Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kullu asirin 'alaika yasir. Alhamdulillah, pelajar-pelajar, bertemu kembali kita untuk proses PDPR. Petang ini kita akan belajar subjek ibadah. Okey, masih lagi di dalam tajuk kita ialah tajuk tayammum. Baik, pelajar-pelajar yang dah dapat buku teks boleh buka buku teks. Okey, ini tajuk kita tayammum. Okey, cuba sebut sama-sama tayammum. Okey, bukan timam ya, tayammum. Baik. Cuba tengok pengertian tayammum. Okey. Pengertian tayammum yang pertama. Erti tayammum pada bahasa ialah menuju. Erti tayammum pada bahasa ialah menuju. Okey, yang kedua. Erti pada istilah syarak ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan tangan. Erti pada istilah syarak ialah menyapu debu tanah yang suci. Okey, ingat kata kunci ni, debu tanah yang suci. Okey. Ke muka dan tangan. Dua anggota sahaja. Anggota tayammum ada dua, iaitu muka dan tangan kita ni. Kedua-dua tangan. Tayammum dia tak ada berkumur macam kita berwuduk. Tak ada basuh telinga, tak ada basuh kaki. Dua anggota sahaja, muka dan tangan. Baik, yang ketiga, tujuannya ialah untuk mengangkat hadas atau menggantikan wuduk. Tujuannya ialah untuk mengangkat hadas atau menggantikan wuduk. Baik. Bila mana tak ada air ataupun kita sakit yang menyebabkan tak boleh kena air, maka kita dibolehkan bertayammum. Okey, jelas ya? Baik. Tengok muka surat 8. Nombor 4. Tayammum boleh dilakukan. Kita tengok nombor 4 ya. Nombor 4. Tayammum boleh dilakukan dengan sebab-sebab tertentu. Cara bertayammum hendaklah mengikut cara-cara yang ditentukan. Okey, dalil ni ialah bukti ya, bukti sebagai bukti untuk kita bertayammum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Shadaqallahul azim. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Artinya, jika kamu sakit, okey, erti dia ni, jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau sudah buang air, atau kamu sudah menyentuh perempuan, kemudian kamu tiada memperolehi air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci. Allah beritahu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, kalau kita ni sakit ataupun dalam perjalanan, lepas tu kita dah tersentuh dengan orang perempuan yang bukan adik-beradik kita, lepas tu tak ada air pula nak ambil wuduk, maka kita boleh bertayammum ataupun bersucilah dengan debu tanah.
Kita tengok yang ketujuh. Baik. Yang ketujuh ni, tayamum boleh dilakukan dengan sebab-sebab tertentu. Okey, yang pertama apa dia? Niat. Okey, yang pertama niat. Yang kedua menyapu muka. Menyapu muka. Okey. Yang ketiga menyapu kedua tangan hingga ke siku ni. Nyapu tangan hingga ke siku. Dan yang keempat tertib. Baik. Kemudian tengok bawah. Sebab-sebab dibolehkan tayamum. Okey, sebab-sebab dibolehkan tayamum. Yang pertama, tiada air secara nyata. Tiada air secara nyata. Sebagai contoh, seperti seseorang dalam perjalanan dan sumber air tidak diketahui. Ataupun air untuk berwuduk tiada. Kerana bekalan air yang ada hanya cukup. Hanya cukup untuk bekalan minum sendiri dan binatang ternakan. Bermaksud kita ada air. Kita dalam perjalanan ni, dalam perjalanan bermusafir ke, kita nak berwuduk. Air ada sikit saja. Cukup untuk kita minum ataupun untuk binatang ternakan yang kita bawa sekali sahaja. Maka kita boleh bertayamum. Okey. Yang kedua, ada air di tempat jauh. Ni. Air berada di tempat yang jauh. Air ada, tapi sangat jauh daripada tempat kita. Sekiranya seseorang berada di suatu tempat di mana tidak terdapat air, walaupun diketahui ada air, tetapi tempatnya terlalu jauh, lebih kurang 2.5 km, maka bolehlah ia bertayamum dan tidak wajib ke atasnya mendapatkan air tersebut kerana dikhawatiri mendatangkan bahaya atau luput waktu solat. Okey, bermaksud kat rumah kita, contohlah kat rumah kita tak ada air. Tapi dekat rumah jiran ada air. Rumah jiran pula jauh. Lebih daripada 2.5 km. Kita nak pergi rumah jiran, waktu solat dah nak habis. Maka kita pun boleh bertayamum. Sebagai ganti kepada wuduk. Baik. Kemudian, yang ketiga. Terhalang daripada menggunakan air sama ada nyata atau syar'i. Terhalang daripada menggunakan air sama ada nyata atau syar'i. Contohnya kita kemalangan ke, ataupun ada air. Contoh dekat paip air rumah awak tu, ada ular sawa tengah menunggu kat situ. So awak tak boleh nak guna air tersebut. Maka bolehlah kita bertayamum. Ataupun telaga luar rumah awak ada air, tetapi ada singa tengah menunggu, ataupun binatang-binatang buas tengah menunggu. Maka kita boleh bertayamum. Tengok huraian dia kata, secara nyata contohnya seperti air ada berhampiran dengan kita, tetapi ada musuh di sekitarnya yang menghalang kita daripada mendapatkan air tersebut. Macam Ustaz jelaskan tadilah. Baik. Tengok muka surat seterusnya. Muka surat 10. Manakala syar'i. Pula contohnya apabila seseorang yang luka parah pada anggota wuduk. Kita kemalangan. Lepas tu pula ni. Sorry. Ya ni. Allahu Akbar. Seseorang yang luka ni. Seseorang yang luka parah pada anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Kerana jika terkena air, dikhawatiri akan lebih memudaratkan luka tersebut. Contoh, awak kemalangan ataupun jatuh basikal. Luka dekat tangan. Luka dekat tangan.
maka tak perlu kita guna air. Takut kalau kena air lagi pedih. Dan kalau kita bertayamum pun tak perlulah letak debu tanah dekat luka dekat tangan kita tu. Memadai dengan kawasan-kawasan sekitar dia sahaja. Baik. Yang keempat, udara yang terlalu dingin. Udara yang terlalu dingin bermaksud sehingga orang takut menggunakan air dan dikhawatiri jika menggunakannya akan mendatangkan bahaya kepada diri. Okey. Yang kelima, ada air tetapi bimbang untuk digunakan kerana risaukan keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Air ada tetapi dia risau untuk menggunakan, takut-takut mengundang keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Baik. Faham tak setakat ni? Secara ringkasnya, tayamum ni adalah ganti kepada solat. Ganti kepada wuduk. Ganti kepada wuduk. Itulah tayamum. Okey. Soalan balik, yang pertama disebabkan ada musuh berhampiran punca air kita, ataupun kita sakit, maka kita bolehlah bertayamum. Okey, pelajar-pelajar, mudah-mudahan dengan PDPR kita hari ini memberi sedikit kefahaman kepada semua pelajar, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.